ditumbuk dan ditendang sekurang-kurangnya 3 murid sambil diragikan keperluan untuk mewujudkan undang-undang khusus bagi menangani isu buli semua cyber. anggota polis yang terlibat dalam siasatan kejadian gangguan lebih 130 kes keganasan rumah tangga kanak perempuan 11 tahun di Pulau Pinang. 5 kes keganasan rumah tangga melibatkan. Keganasan adalah penggunaan kuasa fizikal atau kuasa terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain yang menyebabkan kerosakan fizikal, kerosakan psikologi atau kekurangan. Tujuan umum kempen diadakan adalah untuk menyampaikan mesej penting kepada masyarakat dan memberi kesedaran tentang kepentingan sesuatu isu tertentu berkenaan dasar, perkhidmatan, program atau aktiviti yang dijalankan. Bagi kami, kempen seperti ini adalah penting dan amat digalakkan untuk dilaksanakan dengan lebih meluas ikut pertambahan angka jenayah terutama yang melibatkan keganasan di negara ini. Jenis-jenis keganasan. Yang pertama adalah buli. Buli atau cyberbuli. Buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Buli juga ditakrifkan sebagai perbuatan mendera mempermainkan seorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Yang seterusnya adalah gangguan seksual. Perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berusulkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga adalah keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga bermaksud perlakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal atau gangguan seksual, keganasan pertuturan maki hamu dan cacian, ugutan gangguan dan pengabaian emosi dan kewangan. Yang terakhir adalah penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak dari segi mental, fizikal atau seksual. Biasanya dilakukan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Ini Popo punya. Kameraman lalu. Biar. Dah beh. Punca-punca keganasan yang pertama iaitu buli antaranya ialah pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa, pengabaian ibu bapa terhadap tanggungjawab dalam mendidik anak-anak, ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu dan kurang mendapat perhatian yang cukup daripada keluarga dan insan terdekat. Punca-punca yang seterusnya iaitu gangguan seksual, antaranya ialah tarikan fizikal dan personaliti yang menarik, pertandingan, ego dan ketakutan kehilangan status kuasa, dan yang terakhir golongan wanita ini mudah dimanipulasi. Punca keganasan yang ketiga iaitu rumah tangga, antaranya ialah kejahilan tentang ilmu agama, kesan penagihan dada, alkohol atau judi, wujudnya orang ketiga dalam rumah tangga, sikap terlalu cemburu terhadap pasangan dan yang terakhir adalah ketidakstabilan ekonomi. Keganasan yang terakhir iaitu penderaan kanak-kanak berpunca daripada tekanan dari tempat kerja, ketidakstabilan ekonomi untuk kelangsungan hidup dan kekurangan didikan agama dan ilmu keibubapaan. Langkah mengatasi keganasan. Pertama, memberikan didikan agama dan moral. Perkongsian masalah, perbualan tentang lumrah kehidupan dan berada bersama-sama adalah contoh yang sepatutnya diamalkan dalam setiap institusi kekeluargaan. Kedua, simpan rekod mengenai apa yang berlaku. Sekiranya pengganggu masih tidak berhenti setelah mereka diberitahu, apa yang berlaku setiap kali masa berinteraksi dengannya perlu direkod. Ketiga, bicarakan masalah dalam suasana yang tepat. Pastikan masalah dibincangkan ketika pasangan secara fizikal dan emosi berada dalam keadaan stabil agar penyelesaian dapat difikirkan dengan lebih rasional. Dan keempat, masyarakat haruslah sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling. Jika didapati terdapat salah seorang jiran yang melakukan penderaan terhadap anak-anak, mereka haruslah segera melaporkan kejadian tersebut. Natijahnya, melalui kempen anti keganasan ini telah berjaya menarik minat masyarakat dalam mempelajari serta mengamati sikap anti keganasan. Ianya juga telah dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmoni dan terpelihara daripada sebarang bentuk keganasan dari segi mental maupun fizikal. Ianya juga telah berjaya mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai keganasan yang berlaku di persekitaran mereka, sama ada keganasan kecil maupun besar.
impak-impak positif ini adalah sangat memberangsangkan dan berharap semoga kempen ini dapat diteruskan lagi di masa-masa akan datang.